مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, saudara-saudara, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini kita akan seperti yang di dalam hebahan page Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, kita akan melalui satu kuliah iaitu dipanggil Fiqh Al-Mawarith, iaitu Undang-Undang Pusaka Islam. Jadi pada malam ini insya-Allah bersama dengan kita tidak lain dan tidak memang kita sedia maklumlah iaitu bersama dengan kita pada malam ini Piu Syed. Piu Syed ni yang nama penuhnya adalah Syed Muhammad Bakri bin Syed Ishaq. Jadi beliau merupakan Piu. Piu ni adalah pencetus ummah. Ini adalah Piu yang berkualiti lah.
bukan yang kita dengar sebelum-sebelum ni ada isu dan sebagainya. Ini PU yang tidak ada masalah, berbeza dengan Da'i Syed. Jadi Ustaz lepas ni akan memperkenalkan lebih ya. Jadi beliau merupakan graduan lulusan Azhar dan merupakan pengasas kepada Ma'had Tahfiz Vocational Baitul Adhiya. Dan nama beliau sebagai pendakwah mula dikenali umum selepas menyertai rancangan realiti Islamik iaitu Pencetus Ummah musim ketiga pada tahun 2015 yang mengangkatnya sebagai juara ketika itu. Jadi beliau telah berumah tangga dan sehingga kini laman sosial Instagram beliau yang didaftarkan atas nama Syed Bakri Al-Yahya mengumpulkan lebih daripada 120,000 followers lah, pengikut. Jadi bersama kita pada malam ini adalah seorang asatizah ustaz yang maklum, yang terkenal, yang masyhur, yang banyak menyampaikan ilmu, pengetahuan kepada seluruh masyarakat di Malaysia ini. Jadi insya-Allah tanpa berlengahkan masa lagi, saya akan menjemput Al-Fadil Ustaz PU Syed untuk meneruskan ilmu mawaris. Jadi pada malam ini kita biasalah tentang ilmu mawaris ni kita nak tahu lebih banyak bagaimana tentang ilmu faraid lah. Sebenarnya ini ilmu al-fiqhul al-mawaris ni iaitu ilmu faraid, iaitu undang-undang pusaka Islam kan. Bagaimana Islam hadir membawa satu ilmu yang baru iaitu perundangan tentang pusaka Islam. Jadi kita nak dengar pada malam ini dan kita dijangka ini akan ada beberapa siri lah yang akan dijalankan dan dianjurkan oleh Yadim. Jadi kepada semua hadirin hadirat yang di luar sana, kita akan meneruskan kita punya siri-siri ini mungkin sekitar dalam panjang. Kita tak boleh nak tetapkan berapa, mungkin 10, mungkin 12, mungkin kurang daripada itu. Tapi kita punya perancangan ini bagi untuk memahami ilmu pusaka Islam ini secara mendalam lah. Jadi kelas ini kita bawakan khas bersama kita dengan PU Syed. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan kuliah pada malam ini. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Farisul Islam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua seluruh warga Yadim dan sahabat-sahabat kami di sana dan seluruh Malaysia insya-Allah yang menonton program kita pada malam ni biiznillah ya azza wa jalla. Yang pertama, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak tuan-tuan dengan rasa rendah hati cuba kita klik butang share dan kita tag kawan-kawan kita untuk sama-sama kita menonton. Paling kurang mungkin kita tak ada masa, sibuk nak makan ke dengan kawan-kawan dan sebagainya. Mungkin kita boleh share dahulu dan kita akan tengok kemudian dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Saya difahamkan program Fiqh Al-Mawaris ini akan berlangsung selama 12 episod. Mana ni episod yang pertama selama sejam kita akan bersama insya-Allah. Jadi kalau ada persoalan-persoalan yang nak ditanya, kalau saya mampu jawab, saya akan cuba jawab. Tapi kalau rasa berat sangat nak jawab, kita akan postpone. Ataupun saya akan minta pada sahabat untuk bertanya kepada orang yang lebih faqih atau lebih alim daripada kami untuk membahaskan isu ni. Yang pertama, mukadimah saya pada hari ini, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan dimaklumi bahawa kerajaan telah memperkenalkan fiqh al-mawaris ataupun asas miras dalam kurikulum pendidikan Islam tingkatan 5. Ini satu kebanggaan bagi saya. Walaupun mungkin saya tidak terlibat secara langsung, tapi saya pernah membuat kajian pada tahun 2018 ketika buat master sarjana fiqh dan usul di Universiti Malaya. Waktu tu Sahibul Samah Mufti Wilayah Persekutuan sekarang, Datuk Dr. Luqman Abdullah ialah supervisor saya, dan saya buat tajuk kandungan ilmu miras dalam kurikulum pendidikan Islam sekolah menengah, kajian keperluan mengikut pandangan guru-guru pendidikan Islam di negeri Perak. Dan dalam dapatan kajian saya, perlunya kurikulum miras ini diperkenalkan walaupun di peringkat asas. Dan walaupun bila mana kerajaan memperkenalkan dalam sistem pembelajaran sekarang tahun ini bermula fiqh mawaris ataupun walaupun asas miras, tapi saya bersyukur sebab saya rasa ada kena-mengena kajian saya yang kami buat, yang saya telah buat, dan masya-Allah tabarakallah telah direalisasikan oleh pihak yang berautoriti. Dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah sekurang-kurangnya pelajar di peringkat menengah atas mereka mengenali pengajian miras ini
lebih tahu daripada orang yang sebelum ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya telah nyatakan bahawa kita menyediakan nota secara percuma. Pergi ke channel Telegram saya, di sana ada nota, tuan-tuan boleh download nota tersebut dan boleh mengikut panduan tersebut, dan insya-Allah kita akan bahaskan dengan kadar masa ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih pada pihak Yadim kerana buat lagu ni, masya-Allah, hebat. Okey, tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Yang pertama, kita kena tahu apa benda faraid ataupun apa benda miras ini. Faraid ni kata ulama dari segi bahasa, bahagian ataupun kadar. Bahagian ataupun kadar. Itu sebab ada orang cakap faraid ni ada ilmu matematiknya, sebab di sana kita akan mengira-ngira kadar yang akan didapati oleh setiap ahli waris. Setiap ahli waris akan mendapat bahagian-bahagian yang syarak telah tetapkan kepada mereka. Begitu juga dalam fiqh al-manhaji, dalam mazhab Imam Syafi'i, dan kitab ni pernah ditaklif oleh Syekh Samahah, waktu itu mufti wilayah Persekutuan dan sekarang menjadi Menteri Agama, Syekhuna Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri hafizahullah taala. Dalam kitab Al-Fiqh Manhaji mengatakan bahawa yang boleh saya letakkan kat bawah sekali, bahasa mudahnya, kita boleh lanjutkan di bawah, bahasa mudahnya ilmu faraid ialah himpunan kaedah-kaedah dan hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Himpunan kaedah. Kita akan belajar dalam ilmu faraid ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan sesuatu hukum ataupun kadar tertentu yang Allah tetapkan kepada ahli waris bila mana berlakunya kematian seorang pewaris dia. Baik, tuan-tuan sekalian, selalu saya letak ataupun saya bawa kiasan ini ataupun saya bawa perumpamaan ini. Iaitulah kalau kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang firman Allah wa aqimus salat, dan dirikan sembahyang. Dirikan sembahyang. Maka kalau kita lihat dalam salat, dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa aqimus salat, dan dirikan sembahyang. Allah perintah kita sembahyang. Tapi kalau kita kaji dalam bab salat, dalam Al-Quran tidak ada kaifiat salat. Bagaimana cara solat, rukuknya macam mana, sujudnya macam mana dan sebagainya, tak ada. Yang ada Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli. Kamu sembahyang seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Itu kata Rasulullah. Tapi begitu dalam bab haji, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Tapi dalam Al-Quran tak sebut bagaimana manasik haji itu sendiri, kecuali Nabi yang menyebut khudhu anni manasikakum. Ambil daripada aku kerja buat haji kamu, umrah kamu. Tapi dalam bab faraid ni hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila mana Allah menyatakan dalam ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 176 daripada surah An-Nisa, Allah terang, orang Terengganu kata, kalau ada orang Terengganu sini, Allah terang, satu persatu. Sebab apa sesa? Sebab ni Allah tahu perangai orang ataupun perangai manusia bila melibatkan harta ataupun melibatkan mata wang, mereka akan jadi buta. Tu sebab dalam program Astro 2 tahun lepas ataupun 3 tahun lepas, bila mana saya menang, dia buat satu program, Al-Ustaz nama dia, tajuknya pusaka atau puaka, Ustaz. Maknanya berapa ramai orang menjadi puaka disebabkan pusaka. Berubah adik-beradik, berubah isteri, berubah suami, berubah mak ayah, berubah disebabkan harta pusaka. Dan salah satu punca paling utama sekali, al-jahlu, jahil. Jahil ni bahasa Arab. Bahasa kita orang panggil P-O-D-O-H, doh. Bodoh dalam bab pusaka. Bukan setakat bodoh-bodoh biasa. Orang Terengganu kata bodoh ketok. Bodoh ketok ni itulah tak pandai, jahil murakkab. Jahil murakkab maknanya terlalu tak cerdiknya sampai tidak boleh membezakan apa itu hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang yang terbaru tadi ada orang tanya pada saya, Ustaz. Dia kata rumah mak dia tinggalkan. Dia kata mak dia tak wasiat pun rumah tersebut. Jadi bila tak wasiat, dia kata tak perlu faraid sebab tak buat wasiat. Jadi soalan tu pun kita pening. Rupanya masya-Allah, masyarakat tak tahu apa itu wasiat, apa itu faraid, apa itu hibah. Mereka tak tahu yang ni. Ni realiti yang berlaku. Maka masya-Allah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kalau Kementerian Pelajaran memperkenalkan subjek ini kepada anak-anak kita pada usia 17 tahun. Kenal bab miras ini, saya ucapkan masya-Allah, jazakumullah khairan kasiran. Baik. Jadi jelas pada tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan nota yang saya beri tersebut iaitulah faraid, himpunan kaedah-kaedah yang Allah Subhanahu Wa Taala syarak tetapkan, ulama tetapkan kepada kita, dan diterangkan pelaksanaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terang pada kita. Nabi terang kepada para sahabat
para sahabat terang kepada para tabi'in, tabi'in terang pada tabi'in dan seluruhnya, sampailah kepada kita sekarang. Itu satu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi suruh kita belajar faraid. Nabi kata ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nas. Belajarlah faraid. Belajarlah faraid. Ni Nabi suruh. Ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nas, dan ajarkan kepada manusia. Nabi suruh belajar dan Nabi suruh ajar. Hadis ni datang selepas Nabi suruh kita belajar Al-Quran. Dan Nabi selepas tu Nabi sebut ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nas fa inni mru'un maqbudun, kata Rasulullah. Aku ni akan wafat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna hadzal ilma sayqbad, dan ilmu ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazharul fitan, dan akan muncullah fitnah-fitnah, ujian-ujian, hatta yakhtalif al-isnani fil faridah, sampai ada orang berselisih, dua orang berselisih dalam urusan pusaka, fala yajidani ma yafsilu bainahuma, maka mereka tidak mendapati ada orang boleh selesaikan masalah mereka. Jadi alhamdulillah, Yadim memperkenalkan subjek ini untuk kita belajar pada malam ni selama 12 episod. Saya harapkan sedikit sebanyak. Ma la yudraku kullu, la yudraku jullu. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kalau tak boleh semua, jangan tinggal. Jadi kita belajarlah sikit-sikit pada malam ni. Kalau tuan-tuan ada persoalan, boleh kita sama-sama belajar. Sebab Nabi kata, al-ilmu khazain, ilmu itu khazanah, wa miftahuha as-su'al. Ilmu itu khazanah dan kuncinya as-su'al. Fasalu yarhamukumullah. Maka bertanyalah, maka kamu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Boleh kita terus Ustaz tak ada soalan? Boleh, alhamdulillah. Ada lagi setakat ni. Kita teruskan dulu. Masya-Allah. Baik. Kemudian kita pergi seterusnya dalam nota tersebut al-huququl muta'alliqah bitarikah. Hak-hak yang berkaitan kepada peninggalan si mati. Terdapat 5, ada ulama kata 6. Terpulanglah tuan-tuan pada pandangan ulama, cuma saya letak kat situ 5. 5 perkara yang bersangkutan dengan tarikah. Orang Terengganu panggil tarikah. Itulah istilah yang digunakan oleh orang Patah Timur. Tarikah peninggalan si mati. Baik. Yang pertama, tajhizul mayyit. Uruskan jenazah. Uruskan jenazah si mati. Bermula daripada mandi, bermula daripada kafan. Kalau boleh lebih tepat lagi, bermula waktu ayah kita sakit, ayah kita nazak, mak kita sakit, mak kita nazak, isteri dan sebagainya. Waktu itu kita urus daripada A sampai Z. Urus jenazah ni hadirin mati Allah Subhanahu wa taala pakai pitih si mati. Pakai duit si mati. Asasnya pakai duit si mati. Tapi kita kat Malaysia alhamdulillah, syukur pada Allah, sejak dulu kita ada khairat kematian. Bila mana berlaku je kematian, geng khairat kematian, telefon Tok Adi tanah kubur, dia datang dengan geng-geng dia naik bank. Tak. Hoi Yahoo, mari urus jenazah A sampai Z. Dan selalu saya sebut dalam ceramah bab faraid ni, alangkah bahagianya dan bagusnya kalau masya-Allah, kalaulah yang boleh uruskan jenazah kita itu di kalangan anak-anak kita, waris kita, itu lebih afdal tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak sangat pengalaman yang saya hadapi bila mana bertemu dengan bab urusan jenazah, anak-anak tak nak cara, tak nak cakna, tak nak kisahkan langsung. Sedangkan anak-anak lebih afdal untuk uruskan jenazah, start daripada mandi, kafan, solat, ke bumi dan sebagainya, itu yang paling baik bagi anak-anak. Itu yang pertama, uruskan jenazah. Yang kedua, selesaikan hutang piutang si mati. Hutang piutang si mati. Sebab jiwa seorang mukmin, kata Rasulullah, tergantung sehingga hutangnya diselesaikan. Bahkan dalam hadis menyebutkan, kalau orang tu mati syahid sekalipun, dia tidak akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala kalau hutang tak dibayar. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hutang terbahagi kepada 2. Hutang terbagi kepada 2. Yang pertama, hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hutang kepada Allah ni hadirin sekalian mesti diselesaikan. Contoh hutang kepada Allah. Hutang pada Allah contohnya puasa dia. Dia tak puasa. Bila tak puasa, tak ganti, kemudian dia mati. Maka waris wajib mengeluarkan daripada harta si mati untuk bayar fidyah dia. Oh, banyak dia meninggalkan puasa, bayarlah sekarang ni fidyah RM1.80 secupak. Tapi kata ulama, lebih hebat kalau ada ihsan dekat situ, iaitulah kalau dia makan beras mati, Taj Mahal, Mongol, yang panjang-panjang jari ni satu-satu tu, maka bayarlah mengikut kadar beras yang dia biasa makan. Jangan pula waktu dia kedarah masih hidup, beras mati, basmati. Tapi waktu dia mati, beras hidup dia bagi. Mana buah kecil-kecil, patah-patah tu dia bagi RM1.80. Ini tidak, walaupun sah,
tapi dia tidak menepati ciri-ciri keihsanan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ihsan ni apa? Bukan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan lain. Ihsan sini maksudnya, kata ulama, contoh kalau orang kata pinjam saya RM10, kita bagi dia RM15, RM5 lebih itu dipanggilkan ihsan. Bahkan kerajaan pernah buat namanya wang ihsan pada kerajaan yang tak dapat royalti itu, kalau ingatlah. Jadi hadirin wa Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung lagi. Yang kedua, hutang sesama manusia. Yang ni lah kata orang belah Patah Timur, kampung saya kata berat wan nanang sekali, berat 66 yang orang nak bayar. Tak. Kalau bank sekalipun telefon dia, bank naik nombor tu dia tulis apa? Ahlong. Bank rakyat jadi Ahlong, PSN jadi Ahlong. Bila anak tengok Ahlong call apa? Oh jangan angkat, itu Ahlong mau potong kepala ayah. Sedangkan dia berhutang dengan bank tersebut, maka bayarlah hutang. Nah, kalau tak mampu bayar, kita cakap sepatah, mak saya tak mampu nak bayar, boleh minta tangguh dan sebagainya. Sebab orang bukan semua tidak berhati perut, tapi kebanyakan orang yang berhutang memang tak ada hati perut. Dan dia tak tahu malu langsung. Dia berdepan dengan sahabatnya yang dia berhutang dengan dia, dia buat macam tak ada apa-apa. Ingat tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Selalu saya pesan kepada para audien, pada penceramah ataupun pada jemaah, pakcik-pakcik, makcik-makcik sekalian, kalau ada kita menjumpai spesies-spesies terancam begini, kalau dia minta nak hutang dengan kita, tuan-tuan buat dua niat. Ni tip saya bagi pada mana. Dapat yang ni pun tak apa dah. Tip yang pertama, niat terus. Kalau dia bayar, aku ambil. Tip yang pertama, kalau dia bayar, aku ambil. Tip yang kedua, kalau dia tak bayar, aku redha. Sebab apa? Supaya hati kita, buah pinggang kita tenang bila tengok muka dia. Tak? Tenang. Tapi bagi orang yang berhutang, ingatlah, bila kita aniaya seorang dengan sebab tak nak bayar hutang, haram perbuatan tersebut. Apatah lagi kalau kita pinjam memang dengan niat tak nak bayar. Lagilah haram. Kalau orang belah Penang kata haram J. Nah, itu yang tak patut kita buat dalam hidup kita. Jadi kena ingat molek-molek sikit tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, hutang ni kena settlekan, kena selesaikan. Bahkan hutang boleh menjadi pusaka. Contoh saya pinjam dengan Ustaz Farisul RM500. Saya lama pinjam, Ustaz Farisul kata bayarlah share, enter PU. Anak pun cakap, Amba pun cakap, pui, anak cakap pui, tak nak bayar. Tak, hantar mesej, pelutik je, kadang blok tu. Tapi tiba-tiba dengar kuliah pada malam ni, kuliah Fiqh Al-Mawaris, tahu hutang wajib kena bayar. Saya pun cari Ustaz Farisul, punya tak jumpa dah. Dia telah kembali ke rahmatullah. Contoh, Ustaz, contoh. Jangan risau, contoh sahaja. Bila dia kembali Allah, saya nak bayar RM500 ni. Maka RM500 ini akan dapat kepada isteri, akan dapat pada anak-anak, menjadi pusaka yang wajib difaraikan. Maka berhati-hati dengan Allah, jangan kita berhutang tanpa kita bayar. Bahkan dalam surah Al-Baqarah, surah yang paling panjang, ayat yang paling panjang bercerita bab hutang. Maka ingat betul-betul dan jangan buat main dalam isu ini. Yang kedua, hadirin Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang ketiga, menunaikan wasiat si mati jika dia meninggalkan wasiat. Meninggalkan wasiat si mati, jikalau ia meninggalkan wasiat sebanyak-banyaknya 1/3. Baik, saya cerita sikit bab wasiat. Walaupun kita akan bertemu lagi pada bab wasiat, tapi kita cerita wasiat ni apa dia? Iaitulah pesanan. Asasnya wasiat adalah pesanan kita. Kita menyerahkan sesuatu. Sebab orang Melayu sinonim, kalau wasiat mesti harta. Kalau wasiat je, harta. Harta je, wasiat. Sedangkan wasiat ni pesanan yang berkait dengan mati. Contoh saya kata ke anak saya, anak sulung saya nama saya Umar Abdul Aziz. Saya kata, ya Umar, wahai Umar, kalau Abi mati nanti, rumah ni kamu dapat. Contoh. Kalau Abi mati, rumah ni kamu dapat. Wahai Umar, kalau Abi pergi ke Port Dickson, rumah ni kamu dapat. Itu bukan wasiat. Sebab tak mati lagi, pergi Port Dickson buat benda? Ceramah contohnya. Maka jangan pula Umar pergi ambil rumah tersebut, buat macam rumah dia. Baik. Kena jelas ni tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, wasiat terbahagi kepada dua. Wasiat terbahagi kepada dua. Hutang pun dua tadi. Wasiat pun dua. Yang pertama, hutang wasiat kepada ahli waris. Wasiat kepada ahli waris. Kita kena terang pada malam ni sebab lepas ni kita akan jumpa lagi bab wasiat supaya kita dapat clear. Wasiat kepada ahli waris asasnya kata Rasulullah, la wasiyata li warisin. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Ahli waris yang mana? Dalam erti kata ahli waris yang layak terima pusaka kita. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama ibu, yang kedua ayah,
yang ketiga suami, yang keempat isteri, yang kelima anak laki-laki, yang keenam anak perempuan. Ada 6 waris. Maka yang inilah Nabi kata la wasiyata li warisin. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Tetapi ingat, ada lagi hadis yang mentakhsiskan lagi. Nabi kata illa an yasha al-warasah. Kecuali dipersetujui oleh waris-waris yang lain. Maka di sinilah hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala khilaf ulama berlaku. Dalam konteks kita sekarang ni, boleh ke tak boleh buat wasiat kepada ahli waris? Maka jawapannya asasnya juz, boleh. Nak bagi siapa pun boleh. Kepada ahli waris boleh. Tapi syaratnya mesti waris-waris lain setuju dulu. Setuju kat sini waktu bila setuju? Waktu kita buat wasiat kah? Ataupun selepas kita mati kah? Jawapannya selepas kita mati. Semasa kita hidup, kita buat wasiat. Saya buat wasiat. Kalau abah mati nanti, rumah ni dapat kepada Umar. Kereta dapat pada Abdul Rahman. Ni duit dapat pada ni sekian-sekian. Saya pun tanda tangan. Anak lain semua tanda tangan. Kaki semua di belakang. Tanda tangan. Sungguhnya. Tunggu wasiat ayah. Tapi hakikatnya tuan Allah Subhanahu Wa Taala, bila saya meninggal dunia, tiba-tiba Umar kata, aku tak nak rumah abah. Ni kata aku tak nak yang ni. Aku nak yang tu. Yang jadi berbalak. Maka ketika tu wasiat tadi terbatal. Maka dia kena refer kepada hukum faraid. Itu satu jelas. Wasiat kepada ahli waris mesti kena mendapat persetujuan daripada ahli waris yang lain. Waktu bila? Waktu nak melaksanakan. Kenapa tak sebelum tu? Sebab kalau waktu kita buat wasiat, waktu tu kita hidup lagi. Bila kita hidup lagi, itu harta kita yang punya. Orang tak panggil wasiat lagi. Contoh saya buat wasiat masa saya hidup ni. Rumah ni dapat sekian, rumah ni dapat sekian. Saya tunjuk pada anak-anak saya, kemudian anak saya kata, mana kunci apa? Dah wasiat dah ada ni. Maka kita anggap anak ni akan jaga apa? Ayah, bila nak mati apa? Bagi kunci tu. Abah matilah. Contoh istilahnya macam tu. Ini bahasa kasar tuan sekalian. Ada lebih kasar daripada itu, insyaAllah saya akan cuba kongsikan dengan tuan-tuan apa yang terjadi pada masyarakat kita sebenarnya dalam bab urusan pusaka ini. Kemudian tuan-tuan sekalian, yang kedua, wasiat kepada bukan waris. Yang inilah yang disyariatkan oleh Allah selepas ayat tentang wasiat itu dimansuhkan hukum wajibnya menjadi sunat sahaja. Asasnya turun ayat wasiat, asasnya wajib buat wasiat. Tapi mana turunnya ayat tentang miras 11, 12, 176 daripada surah An-Nisa menurunkan status wajib buat wasiat kepada hanya sunat sahaja. Maka sunat inilah diutamakan kepada siapa? Yang pertama kepada bukan waris kita. Siapa bukan waris kita? Contoh, anak angkat kita, anak susuan kita, anak bekas pokwa kita, anak bekas makwa kita, anak siapa-siapa, Pius Said ke, Ustaz Fariso ke, yang tak ada kena-mena kita, maka tuan-tuan boleh bagi 1/3 harta maksimum. Tapi jika kita nak bagi banyak, tengok Pius Said kacau pada malam ni pakai spek. Aku nak bagi separuh harta aku, contoh. Nak wasiat separuh. Boleh dengan syarat semua ahli waris setuju dulu. Kalau ahli waris tak setuju, maka wasiat tu hanya laku 1/3. Bukan bermakna kalau waris tak setuju, terus hilang wasiat, tak. Tetap akan ada maksimum 1/3, tapi tidak akan dapat separuh seperti mana yang dihajati. Baik, hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu tentang wasiat. Maka kena jelas kat sini. Itu sebab bagi orang yang menjual wasiat, yang buat program wasiat. Ya? Boleh ulang balik yang tadi tu. Tadi boleh ulang balik tak yang hukumnya, yang 1/2 tu? Nak wasiat 1/2 tu. Sebab tadi gagap-gagap sikit. Jadi saya rasa takut tak boleh nak dapat. Boleh? 1/3 Ustaz. 1/3. Wasiat ni maksimum 1/3. Itu untuk kalau bukan orang tu buat waris. 1/2 tak dapat. Kalau dia dapat kalau contohnya seorang tu nak buat separuh ataupun nak bagi semua sebagai wasiat, dia mesti mendapat persetujuan daripada ahli waris dia yang layak terima faraid. Kalau ahli waris dia setuju, maka on dengan wasiat tadi. Tapi kalau ahli waris tak setuju, maka dia kena refer kepada wasiat hanya 1/3 dan bakinya perlu difaraidkan. Itu. Okey, baik Ustaz. Teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya nasihatkan kepada yang buat produk ataupun yang menjual produk wasiat, tolong cerita biar habis. Tolong cerita kepada pelanggan kita biar habis bahawa wasiat ni boleh dibantah oleh ahli waris dia, ahli waris satu masa nanti. Boleh dibantah. Dan wasiat ni boleh ditarik balik. Contoh dia kata ke anak dia, kalau abah mati rumah ni kamu dapat. Esokkannya tengok depan rumah for sale untuk dijual. Maksudnya ayah telah tarik balik. Bukan ayah nyanyok, tapi ayah telah tarik balik wasiat tersebut. Itu hak ayah.
Selagi mana dia hidup, wasiat tersebut tidak ada maknanya, tapi selepas dia mati, kena wasiat, laksanakan wasiat-wasiat tersebut. Cuma macam saya sebut pada awal tadi, orang Melayu terkenal dengan wasiat harta sahaja. Hakikatnya banyak benda yang boleh diwasiatkan. Contoh, wasiat kepada anak-anak dia supaya jaga semayang, wasiat pada anak tutup aurat, wasiat kepada anak jangan pecah amanah, wasiat kepada anak jangan buat dan sebagainya. Ini yang perlu ditekankan oleh masyarakat kepada anak-anak, kepada waris kita. Dan juga tuan-tuan macam Allah SWT, wasiat juga boleh diberikan kepada waris kita yang terhalang daripada menerima pusaka. Sama ada haram pengharaman ataupun haram pengurangan, haram pengharaman lah. Contohnya cucu perempuan kita daripada anak perempuan. Kita sayang sangat kat cucu ni, tapi cucu ni tak dapat kalau kita meninggal dunia. Maka kita tinggalkanlah wasiat kepada mereka maksimum 1/3. Baik, itu sikit sebab kita akan ulas lagi pada tajuk-tajuknya insya-Allah. Baik, yang keempat, al-huququl muta'alliqah bitarikah, iaitulah selesaikan tuntutan harta sepencarian kalau dituntut. Harta sepencarian ni apa dia tuan-tuan? Kita akan jumpa juga pada bab dia. Harta sepencarian ni apa sahaja harta yang kita dapat dalam tempoh perkahwinan kita. Dalam tempoh perkahwinan. Sama ada dengan usaha bersama-sama, dua-dua bekerja bina harta, ataupun salah seorang bekerja. Khususnya suami. Sebab suami bekerja, isteri jadi suri rumah. Tapi tuan-tuan kena maklum, suri rumah ni ialah kerja 24 jam. Non-stop. Push in, tak ada push out. In je. Oh, tak ada. Out bila? Waktu mati je. Dia ada in. Itu hebatnya suri rumah tangga. Baik. Tuan-tuan macam Allah SWT sekalian. Contoh. Waktu saya kahwin dulu, saya tak ada kenderaan. Saya hanya Tok Imam saja. Tok Imam surau, gaji ustaz waktu tu 450 riyal. Ringgit, bukan riyal. Ringgit. Motor, pengurusi surau bagi pinjam. Rumah sewa. Kereta, isteriku yang punya. Tak ada kereta. Tapi Masya Allah, bila berlalunya tahun, kita beli kereta, kita beli rumah, kita beli tanah dan sebagainya. Kalaulah berlakunya kematian kepada saya, isteri saya boleh menuntut, kalau dia nak tuntut harta sepencarian, walaupun dia tak kahwin. Walaupun dia tak bekerja. Dia tak kahwin macam mana pula? Dia kahwin dengan aku. Dia tak bekerja. Walaupun dia tak bekerja. Hakikatnya itu. Sebab tu walaupun dia tak bekerja dapat juga harta sepencarian. Sebab hakikat dia duduk di rumah, tuan-tuan sekalian. Sebenarnya dia bekerja membantu kita. Apa bantunya? Dia basuh baju untuk kita, dia masak untuk kita. Bayangkan, suami nak pergi kerja, nak breakfast. Buka tudung saji, ada apa? Ada kertas. Beli sendiri, dia kata. Isteri tulis. Isteri boleh buat macam tu. Sebab kata almarhum Ustaz Ahmad Taib waktu saya kursus nikah dulu, sedangkan fiqh munakah dapat A tu, diploma. Tapi kena kursus nikah lagi. Baik. Dia kata apa? Tugas isteri dua je. Melayan suami. Faham maksud melayan ni? Yang kedua, melahirkan anak. Tu tugas asasi isteri. Masak suami. Lipat baju suami. Dia kata macam tu. Kami cuma terlopong tengok. Hakikatnya betul. Cuma sebagai ihsan seorang isteri, dia buat semua tu tanpa minta gaji daripada kita, cuma nafkah yang kita kena beri. Bayangkan kalau seorang isteri yang mana dia tak melaksanakan seperti mana kita sebut tadi, masak tak nak, lipat baju tak nak, gosok baju tak nak. Akhirnya apa jadi tuan-tuan macam Allah SWT, hidup seorang suami apiah. Nak pergi kerja lambat, baju berkedut, muka sememeh dan sebagainya. Maka dengan adanya isteri, walaupun dia tidak bekerja, Rabbatul Bait, suri rumah, tapi hakikatnya dia membantu dalam seorang suami membina harta. Baik. Tuan-tuan macam Allah SWT, kebiasaannya tuntutan harta sepencarian ini berlaku dalam dua keadaan. Dua juga. Yang pertama, jika sekiranya perkahwinan tersebut tidak ada zuriat. Biasanya, kebiasaannya, orang yang mana berkahwin tapi tak ada zuriat. Dia tak ada zuriat. Bila tak ada zuriat, tuan-tuan macam Allah SWT sekalian, kita akan dapat lihat bagaimana di sana ada hak-hak pewarisan kepada ahli waris yang lain yang menyebabkan ketika itu hadirin mata Allah SWT ada pihak yang akan merebut harta. Kalau anggapan orang Melayu gitulah, merebut harta, tapi hakikatnya ada hak mereka dalam bab pusaka. Isteri pada waktu itu ataupun suami, dia boleh menuntut dulu harta sepencarian. Yang kedua, tuan-tuan macam Allah SWT, jika sekiranya suami itu mempunyai cawangan lebih daripada seorang. Tahu tak cawangan Ustaz Farizul?
Cawangan. Dia ada cawangan dekat Yatim ada seorang, Jakim seorang, Yapim seorang. Banyak benar cawangan dia. Maka isteri yang sulung, atau panggil isteri tua, isteri sulung, dia boleh menjaga, nak secure diri dia ni, dia boleh menuntut harta sepencarian. Sebab apa? Sebab kebiasaannya seorang suami akan bernikah lebih dalam keadaan waktu tu ekonomi dah kukuh, perut dah semakin kedepat dan sebagainya, kereta pun dah besar, dah hidup pun dah selesa, anak pun dah besar-besar. Maka ketika tu hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, keadaan macam tu, maka isteri yang sulung dia ada hak. Maka dua keadaan ni. Jarang sangat kita jumpa kes anak ada, suami tak kahwin lain. Jarang sangat suami itu meninggal dunia, tiba-tiba mak menuntut harta, isteri menuntut harta sepencarian. Dan tuan kena ingat, yang boleh menuntut harta sepencarian hanya suami atau isteri. Jarang sangat kes berlaku mak mertua tolong tuntut ataupun anak tolong tuntut harta sepencarian, walaupun boleh tapi hakikatnya jarang diperkenankan oleh pihak mahkamah. Itu kita kena jelas kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kemudian yang terakhir sekali, barulah kita sebut sebagai pembahagian harta pusaka kepada ahli waris. Maksudnya tuan-tuan macam Allah, nak pergi ke tahap bagi faraid tu, dia ada step by step. Bukan terus tak mati lagi faraid dah. Macam cerita 3 Abdul. 3 Abdul. Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Anak Ismi Ulam Raja di negara Isketambola. Tengok. Tengok kat sana tuan-tuan macam Allah SWT. Kalau Ustaz Farisul, siapa-siapa sahabat kita nak buat master, ada seorang pensyarah saya di UM, api UM, dia kata apa, Ustaz Profesor Rahimin, dia suruh kita buat kajian tentang filem 3 Abdul. Keluarkan hukum dalam filem 3 Abdul. Banyak dalam bab pusaka ni. Salah satunya contoh dalam bab wasiat. Ayah dia wasiat suruh Abdul Wahub pergi jumpa dengan Sulaiman Akhlaqan. Contoh Sulaiman, peguam dia, Sulaiman Akhlaqan. Ada harta di Isketambola, di Tanjung Rambutan, semua ada harta banyak. Tengok apa hukum wasiat macam tu. Banyak tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, bagus semua. Allah yarham Tan Sri P. Ramli. Ceritanya itu relevan sampailah Apih RTM sentiasa diulang-ulang cerita Allah yarham Tan Sri P. Ramli rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Baik tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, itu baru mukaddimah kita pada malam ini. Tak, maknanya apa tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kita tahu ilmu faraid ni ilmu yang orang tak minat nak belajar, kecuali kalau dia ada masalah. Dia ada masalah, dia akan minat. Sebab pengalaman saya mengarang sebuah buku bertajuk Faraid, Permasalahan dan Jawapan. Buku ni dah diulang cetak lebih daripada 7 kali, lebih daripada 9 kali. 9 kali kita ulang cetak buku ni, dan masya-Allah tabarakallah tuan-tuan macam Allah SWT, sekarang kita dapat lihat bagaimana suasana masyarakat. Masyarakat akan berminat dalam bab pusaka jika ada masalah berlaku pada diri dia saja. Kita buat kuliah, penuh orang datang, tapi penuh sebab nak tahu masalah. Dia tanya masalah dia, selesai, dia akan puas hati. Tapi hakikatnya tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW minta kita belajar betul-betul ilmu ni untuk kita memahami apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak daripada kita. Hadirin macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Seterusnya kita sambung sikit lagi. Sebab kita akan habis sekitar jam 10 malam. Kita akan cerita lagi bagaimana nota yang saya berikan kepada tuan-tuan. Dalam bab tu saya ada tulis peringatan. Dalam ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala, min ba'di wasiyyati yusi biha aw dain. Syekh Ali As-Sabuni hafizahullah taala, pengarang kitab Ahkamul Mawaris fi Dawi Syariatil Islamiyah min Al-Qur'ani was Sunnah. Ni silibus kami waktu belajar di Unity buat listen dulu dengan Ustaz Dr. Tuan Sidik, Tuan Muda. Dia menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Allah mendahulukan sebutan wasiat, baru Allah sebut hutang. Sedangkan kalau tengok tadi hak-hak yang perlu kita selesaikan, hutang dulu baru wasiat. Kenapa dalam ayat Quran diletakkan wasiat dahulu, baru disebut hutang? Di sini kata Syekh Ali As-Sabuni menunjukkan kepada kita bahawa betapa ditekankan sangat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada masyarakat tentang wasiat, jangan dibuat main dan jangan meremehkan wasiat. Sebab kalau hutang biasanya ada orang datang menuntut. Tapi dalam bab wasiat jarang orang datang menuntut, kecuali yang tahu hanya waris-waris dia saja. Contoh mak dia kata, kalau mak tak ada nanti tolong sedekahkan kepada Baitul Diya, Mak Tafiz Piu Said, tolonglah sedekah pada masjid, tolong buat begini dan sebagainya.
Hakikatnya hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, banyak yang berlaku ada ahli waris yang mendiamkan wasiat. Dan ada juga yang tak faham, dia kata, "Ustaz, adakah semua wasiat perlu kita buat?" Ada wasiat yang wajib kita buat. Ada yang tak perlu kita buat. Contoh saya bagi, ni orang Melayu. Orang kita, saya pun Melayu. Walaupun ada Said kat depan, Melayu lah. Nama dia duduk Malaysia ni. Nak sebut apa tu, Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Contohnya, dia kata, kalau mak tak ada nanti. Contoh dia orang Kelantan. Dia kata kalau mak tak ada, mak tak ada satu masa nanti, dia kata, dia ada anak 7 orang. 7 orang anak. Dia kata kalau mak tak ada satu masa nanti, mu orang jangan jual rumah ni. Duduk sama-sama. Dia kata gitu pada anak dia. Anak dia 7 dengar belaka ni. Mak buat wasiat macam tu. Maka satu hari adik dia balik dengan muka yang sedih. Adik dia kata ke abang yang besar, dia kata, "Abang, ambo nak bayar hutang PTPTN ni. Hutang PTPTN tak boleh pergi di luar negara nak bayar hutang. Boleh tak kita jual rumah mak?" Abang kata, "Gapa? Mu ni gila ke?" Dia kata, Mu ni gila dia. Mu tak ingat ke mak pesan gapa? Mak pesan jangan jual rumah ni. Wasiat mak tu." Jadi terkejut adik, lupa, dia kata lupa. Dia pun lupa, bila lupa 7 ni tak jual rumah. Jadi duduklah sama-sama rumah tersebut. Rukun damailah konon-kononnya. Baik. Kemudian 7 orang ni pun bernikah. Setiap seorang ada 7 anak. Jadi berapa anak? 49 cucu. Adakah 49 cucu ni akan ikut wasiat opah dia tadi untuk jangan jual rumah tadi? Rumah tu mungkin dah dimakan anak-anak, diroboh dan sebagainya. Okeylah, 49 cucu ni semua setuju ikut wasiat arwah opah. Jangan jual rumah tersebut. 49 ni tarik kita ambil banyak. 49 ada 2 anak setiap seorang. Berapa agaknya tuan-tuan macam Allah? Cicit pula. Itulah yang berlaku di Kampung Baru sekalian. Sekarang berlaku di Kampung Baru walaupun tanahnya harga jutaan ringgit. Tapi Masya Allah, tabarakallah, warisnya berapa? 1,000 orang. 2,000 orang waris. 3,000 orang waris. Saya pernah jumpa seorang pewaris. Bukan waris saka ni. Waris yang mana menerima pewarisan daripada tanah Kampung Baru ni. Dia hidup senang. Tapi bila tanya berapa waris? 100 orang ada. Perlu cari seorang-seorang dan itu menyusahkan. Itu kita akan bincang dalam bab kes munasakhat insya-Allah. Kalau boleh kita bahaskan insya-Allah. Baik. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya mungkin yang ni yang terakhirlah. Kenapakah kadar bahagian diterima oleh lelaki lebih daripada perempuan? Ini selalu dimainkan oleh sister in Islam. Sister in Islam kan, yang telah diharamkan NGO ini. Dia kata apa? Kenapa Islam mendiskriminasikan wanita? Kenapa wanita dapat sikit, laki dapat banyak? Bukankah ini eksploitasi wanita? Maka kita jawab dengan pandangan ulama yang hebat, Syekh Ali As-Sabuni hafizahullah taala. Dia kata apa? Ada beberapa hujah yang diberi. Yang pertama, kaum perempuan tidak dipertanggungjawabkan untuk membelanjakan hartanya atas seseorang. Orang perempuan tak perlu belanja. Kalau dia dah kahwin sekalipun, walaupun dia tu CEO, kukutin. Contoh, iklan lelaki Ustaz Ain. Contoh, CEO. Dia CEO. Gajinya 20,000 sebulan. Suaminya driver CEO. Gaji 1,500. CEO 20,000. Gaji isteri. Gaji suami 1,500. Tetapi tetap suami dengan gaji tersebut dia kena tanggung isteri dia. Bukan pula isteri yang menanggung suami. Walaupun boleh, tapi kewajipan tersebut di atas batu jemala para suami. Itu sebab kalau tengok angkat kepiah suami, kotak belaka kepala suami dah. Kadang beban suami. Sebab apa? Suami-suami ni tanggungjawabnya besar. Bebannya besar. Jadi kalau dia dapat faraid banyak sekalipun, tanggungjawab ni tidak akan berubah. Baik Ustaz. Apa relevannya? Sebab bila mana lelaki, adik-beradik lelaki dapat lebih, dia dapat 2. Allah sebut lidzakari yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Allah fardukan, wajibkan kepada harta anak-anak kamu bila kamu mati ni, iaitulah bagi lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Sebab apa? Walaupun adik lelaki ataupun abang lelaki dapat lebih, tapi tanggungjawab dia kepada adik-beradik perempuan dia tidak akan berubah. Kalau adik perempuan dia susah, maka wajib adik-beradik lelaki itu menanggung ataupun sponsor adik-beradik tersebut dengan kadar kemampuan. Jangan pula disebabkan lelaki itu membuat spoil. Istilahnya spoil lah. Yang menyebabkan dihukumkan seluruh hukum faraid itu berat sebelah. Memang wujud tuan-tuan sekalian. Ada di kalangan adik-beradik lelaki tak cara langsung, tak hiraukan langsung kepada adik-beradik perempuan dia. Tapi tidak bolehlah kita hukumkan bahawa
itulah masalah kepada bab faraid. Itu tak betul. Yang kedua, tuan-tuan Allah SWT, ni hujah diberi oleh Syekh Ali As-Sabuni. Walaupun nombor 2 ni tidak sangat relevan dekat Malaysia, tapi kita baca saja hujah daripada Syekh Ali As-Sabuni, iaitu lelaki memberi mahar kepada isterinya. Yang kat Malaysia, mahar murah. Betul tak Ustaz? Ustaz Farisul Islam. Saya nikah tu Ustaz, RM125 je mahar saya. Tapi hantaran tu yang agak mahal. Hantaran saya dulu RM8,000. Tapi disebabkan saya tu Ustaz dapat diskaun Ustaz 50%. RM4,000 hantaran. Alhamdulillah. Bagus mak betul saya. RM4,000. Saya cuba try lagi, boleh tak diskaun lagi? Dia kata tak boleh dah. Tak boleh. Kalau dapat kurang lagi. Tapi Masya Allah. Isteri saya ada degree lah. Masya Allah. Yang tahu macam Allah SWT, RM4,000 ni duit. Duit tetap duit. Duit tetap duit. Tak panggil duit jadi ketah tak. Duit tetap duit yang memerlukan pihak lelaki mengeluarkan. Maka disebut oleh Syekh Ali As-Sabuni mahar. Sebab apa? Orang Arab, mahar tu mahal. Nak kena sedia kereta, nak sediakan duit, sediakan rumah. Itu mahar mereka. Sedangkan hadirin mata Allah SWT, orang lelaki perlukan semua itu untuk dia meneruskan kehidupan. Adapun perempuan, dia hanya menerima. Kalau dia berkahwin, dia terima mahar tersebut. Orang lelaki memberi, orang perempuan menerima. Maka itu sebab tuan-tuan macam Allah SWT selalu, Ustaz Azhar Idrus pernah menyatakan, perempuan itu diciptakan untuk menghabiskan duit lelaki. Betul dah tu. Bukan hina, betul. Sebab apa? Memang tugas lelaki untuk sponsor perempuan. Tapi bagi isteri yang salihah, kalau dia bekerja, isteri bekerja, suami bekerja, apa salahnya kalau kita hidup bersama-sama, orang kata situasi menang-menang. Suami dah bagi kamu bekerja, lesen besar. Maka kamu bekerja dapat gaji. Dengan gaji yang kamu dapat bantu suami. Ni tidak suami bagi bekerja, suami lagi hantar pergi kerja, suami bagi duit macam anak-anak bagi duit belanja, RM10 sehari. Bila dapat gaji, Masya Allah, suami dapat tengok dekat ATM je. Duit gaji, RM4,000 masuk. Lepas tu transfer, bayar transfer, dah sekali tinggal RM500. Nangis suami. Isteri senyum. Sekejap-sekejap, IKEA. Sekejap-sekejap, Giant. Ini contohlah, bukan nak beletih, tapi nak kabur sikit, mewakili para suami sekalian. Baik. Yang ketiga, tuan-tuan Allah SWT, yuran pengajian anak-anak, perubatan dan sebagainya, itu tanggungjawab suami. Bukan tanggungjawab isteri. Maka itu menyebabkan tuan-tuan Allah SWT, tanggungjawab yang besar, syariat tidak mewajibkan kepada kaum wanita memberi nafkah, tapi suami yang dipertanggungjawabkan, dan suami itu lelaki. Itu sebab lelaki dapat banyak. Tapi inilah dimainkan oleh puak-puak yang sesat ini. Dia mengatakan tengok Islam mengeksploitasikan gender. Laki dapat banyak, perempuan dapat sikit, sedangkan kita boleh bagi hujah yang lain. Pada zaman jahiliah dulu, orang perempuan satu sen pun tak dapat. Tapi Islam datang mengangkat martabat wanita. InsyaAllah kita akan bahas tajuk ni pada minggu hadapan. Martabat wanita diangkat. Jadi macam mana? Maka wanita mendapat hak dia walaupun tidak banyak, tapi di sana menunjukkan Islam sangat menjaga wanita. Bahkan kalau orang kata Islam mengeksploitasi wanita, kita boleh jawab, perempuan ni boleh dapat lebih banyak pada lelaki-lelaki. Tak percaya? Tuan-tuan kena tunggu episod ke-6, ke-7. Pengiraan nanti kita akan belajar macam mana cara perempuan boleh dapat banyak daripada lelaki-lelaki dengan kaedah-kaedah yang syarak telah tetapkan. Baik. Akhir sekali tuan macam Allah SWT. Ada soalan ke Ustaz? Tak ada soalan ni. Semua hebat-hebat belaka ni. Takat ni tak ada lagi. Tak ada soalan. Baik. Kita pergi kepada sebab turunnya kita akan bawa kepada minggu hadapan. Kita pergi kepada syarat-syarat pewarisan. Ada soalan tu? Soalan wasiat boleh ditarik balik oleh ayah boleh yang berwasiat. ditarik balik oleh ayah berwasiat pada anak-anak atau datuk pada cucunya. Adakah wasiat boleh ditarik balik ketika hidup oleh sesiapa? Contoh wasiat si mati pada anak angkat. Wasiat boleh ditarik balik selagi mana dia tak mati. Bila dah mati dia tak boleh tarik balik. Dia kena bawa ke kubur dah mati. Jadi selagi mana dia hidup, dia boleh tarik balik bila-bila masa. Contoh saya kata tadi lah. Dia wasiatkan rumah ni kepada simpulan-simpulan. Tiba-tiba esok dia letak kat depan satu signboard untuk dijual rumah tersebut. Itu menandakan wasiat tersebut telah ditarik balik. Hantar balik. Wallahualam, itu jawapan kepada saudara kita yang bertanya tadi, insya-Allah. Baik. Apakah syarat-syarat pewarisan? Terdapat 3 syarat dalam pewarisan. Yang pertama, nyata mati orang yang diwarisi. Mesti mati sungguh. Mati ni terbahagi kepada 2, tuan-tuan sekalian. Yang pertama, mati hakiki.
Yang kedua, mati hukmi. Hakiki ni macam mana kita nampak dia mati depan mata kita, kita talqinkan, lakinu mautakum la ilaha illallah, kita mandikan dan kebumikan. Itu hakiki. Mati hukmi ni mati yang mahkamah isytiharkan kematian. Hakim yang isytiharkan kematian dia. Contoh kes MS370 yang sekarang tak jumpa-jumpa. Maka kena tunggu daripada mahkamah isytiharkan bahawa mereka telah hilang dan mereka telah meninggal dunia mengikut wakil suasana sekarang. Sebab nak tengok pada hukmi ni, dia kena tengok suasana. Contoh, kita tak pernah pergi kat hutan. Tiba-tiba kita pergi satu eksplorasi ataupun kita pergi ke hutan nak hiking, tiba-tiba kita hilang. Maka hilang berapa lama? Maka hakim akan tengok suasana, wakil. Biasanya orang akan hidup berapa lama? Sebulan, seminggu dan sebagainya, dan mereka akan menghukumkan. Kalau ikut kaedah lama tuan-tuan, macam Allah SWT puluhan tahun baru boleh jatuhkan hukum. Tapi sekarang mungkin sekitar 4 ke 6 tahun dia boleh mengeluarkan satu dokumen menyatakan, hukuman mengatakan bahawa tempat orang-orang tersebut telah meninggal dunia, maka isteri akan menjadi janda ataupun balu, anak-anak akan menerima pewarisan daripada apa yang dia telah tinggalkan. Maka kena jelas dulu, mati mesti mati yang hakiki ataupun mati hukmi. Nyata mati. Kalau masih hidup lagi, jangan bagi harta. Sebab ada orang tanya pada ayah dia, ayah, bila nak bagi pusaka ayah? Bila tanya soalan macam tu, seolah-olah nak kata, ayah, bila ayah nak mati? Contoh gitu. Istilah yang ataupun keadaan yang sangat tak baik yang berlaku kepada masyarakat kita, yang terburu-buru nak harta daripada orang tua dia. Sebab kaedah menyatakan, man ista'jala syai' qabla awani uqiba bihirmani. Siapa-siapa yang gelojoh nak cepat sangat satu benda, belum tiba waktu matang dia, maka dihukumkan dia tak dapat benda tersebut. Tengok musangking dekat Bentong, banyak sangat. Tak luruh-luruh. Kita pun ambil galah, jolok, jatuh. Memang jatuh musangking, tapi dia tak jadi musangking. Dia akan jadi mu menyesal nanti. Sebab apa? Kita buka, kerah lagi isi. Tak boleh buat apa. Jadi, ukimah bihirman. Ukimah bihirman. Yang kedua, tuan-tuan, Allah SWT, nyata hidup orang yang mewarisi. Tadi mati pewaris. Mati ayah, mati mak, mati isteri, mati suami. Yang kedua, mesti hidup orang menerima. Bayangkan kalau yang mati tu pewaris dah mati, yang menerima pun mati. Itu yang terjadi kes kematian serentak. Kematian serentak macam mana? Sama ada terbakar, sama ada aksiden, lemas dan sebagainya, gempa bumi, tsunami. Mati serentak maksudnya tak tahu siapa yang mati dulu. Pewaris ke mati, ahli waris ke yang mati. Akhirnya tak boleh nak hukumkan mereka dapat mewarisi antara satu sama lain. Dan yang ketiga, tuan-tuan, macam Allah SWT syarat yang syarat tetapkan, mesti tahu hubungan segala ahli waris. Mesti tahu ni si fulan ni siapa? Ayah saya. Ni siapa? Suami saya. Ni siapa? Anak saya. Kena tahu apakah hubungan. Jangan pula ada orang mati, kita pergi kata tu ayah saya. Tanpa kita tahu apakah hubungan kita dengan dia yang sebenar. Maka adalah macam Allah SWT sekalian, terdapat juga syarat tambahan, iaitu hubungan yang melayakkan waris mewarisi harta dihuraikan secara terperinci. Syarat ni dilaksanakan oleh hakim. Oleh itu hakim tidak boleh menerima pengakuan waris dengan sewenang-wenangnya. Ada satu kes, tuan-tuan macam Allah SWT sekalian, iaitu ada seorang ni meninggal dunia, seorang suami meninggal dunia, tiba-tiba menangislah. Waris ni menangis, isteri ni menangis. Tiba-tiba datang seorang perempuan menangis juga, selak juga menangis. Ditanyakan pada perempuan tersebut, siapa Mika ni? Orang Perak kata Mika lah. Mu ni siapa dia? Who are you? Mu siapa? Man anti? Dia kata saya isteri dia. Terkejutlah habis, tak jadi menangis. Tuan macam Allah jadi marah pula hari tu. Tak jadi menangis, hilang rasa menangis, sedih, jadi marah pula pada si mayat sebab menikah tak khabar. Ni satu masalah yang besar dalam masyarakat kita. Maka kena tahu mana bukti kamu berkahwin. Ada surat kahwin, ada saksi dan sebagainya. Maka tu untuk menunjukkan kepada kita bukan senang untuk menentukan kita ni layak ataupun tidak menjadi ahli waris. Contoh dalam kes anak luar nikah, anak zina, kadang-kadang membinkan kepada bapa angkat. Ini semuanya akan menjadi isu ketika mana pembahagian pusaka. Sebab baru ni saya dapat satu persoalan daripada seorang hamba Allah macam kes itulah. Kakak dia anak zina dengan ayah dia. Genetik ayah betul. Ayah genetik. Tapi berkahwin dekat-dekat anak beranak lah. Maka anak tersebut tidak boleh dikatakan anak dia. Disebut anak zina. Anak tidak sah taraf. Tapi bila mana meninggal dunia, Allah SWT sekalian, berlakulah sedikit konflik apa dia. Ada adik-beradik yang buat isu lah tentang isu ni. Anak ni tak layak terima dah sebagainya. Hibah pun tak layak. Wasiat pun tak layak. Mereka buat hukum sendiri pula dah.
Dalam bab anak tak sah taraf, faraid memang tak layak. Tapi mereka layak menerima hibah, mereka layak menerima pusaka bernama wasiat. Selain daripada faraid, mereka layak belaka dengan perkara tersebut. Baik tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada soalan, Ustaz. Ada soalan saya nampak kat sini daripada Nadia Mumtazah. Ya. Ada anak yang pesan kepada ibu bapa dan ahli keluarganya semasa dia hidup. Dia pesan sekiranya dia mati nanti, dia nak ahli keluarga dia bagi separuh harta yang dia ada kepada anak-anak yatim, fakir miskin dan pelajar-pelajar mahat tahfiz. Itu dikira wasiat atau bukan? Kalau dia pesan berkait dengan mati, berkait dengan mati. Berkait dengan mati macam mana? Contoh dia kata, kalau mak tak ada, betul lah. Kalau dikait mak tak ada, mak mati, itu namanya wasiat. Tapi kalau dia wasiatkan separuh nak bagi kepada mahat, tahfiz, bagi derma tu, kalau semua ahli waris setuju, maka on wasiat tadi. Tapi kalau ada waris tak setuju, maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, wasiat tersebut hanya boleh dilaksanakan 1/3 saja dan baki perlu difaraidkan kepada ahli waris. Saya rasa menjawab persoalan daripada Puan Nadia. Macam mana nak tahu Ustaz, macam mana kita nak tahu wasiat ni sama ada sahih daripada si mati ataupun tidak? Maksudnya adakah secara bertulis ataupun secara lisan pun dah boleh dikira sebagai ni dah? Dua-dua diterima. Cuma yang paling kuat dengan bercatat ataupun dengan ada kesaksian. Jangan kita saksi cicak 4-5 ekor tu tak diterima. Kadang-kadang kita mengaku kita dapat wasiat daripada si fulan. Tapi akhirnya bila tanya ada bukti tak ada. Maka tuan-tuan kata al-bayyinatu 'ala mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti bagi orang mendakwa. Buktinya apa? Paling kurangnya kena ada saksi 2 orang, kena ada catatan, itu lebih kuat. Walaupun kita kenal dia siqah, dia ni bagus, tak pernah menipu dan sebagainya, tapi bila mana dia kata ada wasiat untuk dia, ahli waris boleh lagi untuk mencabar wasiat tersebut sebab tidak kukuh ataupun dia di sebalik orang yang sangat tak kukuh dia punya dakwaan tersebut. Jadi tuan-tuan macam Allah kena jelas itulah. Itu sebab wasiat sekarang ni zaman moden. Kita boleh buat live wasiat, gambar saksi dia. Kita boleh buat rakaman wasiat tersebut walaupun di sana ada khilaf ulama juga, tapi yang paling terbaik sekali ialah kita buat dengan cara bertulis, insya-Allah. Soalan daripada sahabat kita Khalid. Subhanallah, hebat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum jika waris tak menyelesaikan pembagian harta pusaka si mati? Hukumnya bila tak selesaikan maka akan berlakulah kes munasahah. Kalau melengah-lengahkan pembagian pusaka, hukum asasnya harus kita melengahkan kalau kita ada tujuan lain. Contoh nak tunggu harga naik sikit ataupun nak tunggu dapat dividen baru kita bagi. Tetapi jika sekiranya kita buat wasiat semata-mata untuk merebut harta tersebut, maka melengah-lengahkan hukumnya haram. Saya bagi contoh, dekat Perak ni ada seorang tok siap masjid. Dia mengadu kat saya, dia kata, Ustaz, kami ni ada tanah, sebidang tanah dekat jalan Simpang Pulai. Tanah kat sana Ustaz, satu lot harganya ratusan ribu. Jadi tanah kat situ harganya 600,000. Bila dia kata ke abang dia, abang jual lah tanah ni, ada orang nak beli. Maka abang dia kata sabar dulu, tunggu 700,000. Bila ada orang tawarkan 700,000, dia kata abang jual lah. Ketika tu hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata apa? Sabar dulu, kita tunggu 800,000. Sampai ke sudah tak jual. Sedangkan abang dia orang yang kaya, adik yang bertanya ni orang susah. Maka bila jadi macam tu hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mak ayah dalam kubur tak ada masalah. Tapi yang berlakunya kalaulah dia buat dengan niat yang begitu menzalimi, maka hukumnya haram, itu tidak dibenarkan oleh syarak. Baik, insya-Allah. Soalan daripada Ari Watan. Bagaimana jika faraid dipersetujui oleh semua adik-beradik atau ibu untuk bahagian sama rata antara lelaki dan perempuan? Okay, faraid tak dikatakan bagi sama rata. Faraid sama rata. Baik. Kalau nak bagi sama rata, saya jawab dengan jawapan almarhum Syekh Dr. Wahbah Al-Suhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Islami wa Adillah. Dia kata alangkah bagusnya kita kalau kita meraihkan hak Allah. Walaupun hukum sama rata tu harus, boleh dengan syarat semua orang setuju, tapi dikata kalau kamu meraihkan hak Allah. Apa dia hak Allah? Faraid yang Allah turunkan. Di sana ada keberkatan. Di sana kita meraihkan hak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar hak kita, tapi hak Allah. Dan bila mana kita meraihkan hak Allah, di sana ada keberkatannya, kata ulama. Namun begitu, kalau tak nak pun tak kalau kita nak buat sama rata, boleh, tapi keberkatan kurang. Tak sama seperti mana apa yang kita dapat daripada kita buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Jadi soalan daripada Ari Watan tadi, hukumnya harus,
Tapi pandangan saya secara peribadi, saya nakalkan pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, alangkah bagusnya kita meraihkan hak Allah, kita bagi dengan cara apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak, itu lebih dekat kepada taqwa dan lebih dekat kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Akhir sekali tuan-tuan, Allah SWT conclusion lah. 3 minit lagi. Saya harap tuan-tuan jelas dengan penerangan saya walaupun laju, sebab saya dah sebut pada Al-Fadhil Ustaz Ashraf bahawa program kita ni makan masa yang panjang dan juga memerlukan pemahaman, dan nota-nota insyaAllah saya akan sentiasa beri kepada tuan-tuan. Boleh study dulu dan boleh bertanya kalau ada persoalan-persoalan, dan kalau saya tak boleh nak bagi jawapan, mungkin kita boleh tanya kepada orang lebih alim dan lebih pakar dan sebagainya, insyaAllah. Tuan-tuan Allah SWT, sebenarnya kita belajar dengan tuntutan Rasulullah. Pada awal lagi saya sebut kepada tuan-tuan, Nabi menyebut ta'allamul faraidah wa 'allimuhan nas, belajarlah faraid dan ajarkan kepada manusia, dan insya-Allah kita dikategorikan orang yang sedang mengikut kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu ni juga disebut sebagai wa inna nisful ilm, ila separuh daripada ilmu, sebab dia melibatkan kematian, kes kematian selepas itu. Maka moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kesempatan untuk belajar ilmu ni, dan doakan kesihatan pada saya, dan saya doakan tuan-tuan selamat belaka insya-Allah musim Covid ni. Jagalah SOP, Allah jaga kita insya-Allah. Kita jaga diri kita dan Allah jaga kita juga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Al-Fadhil Ustaz Piyu Syed atas penerangan mukaddimah pada siri kuliah Al-Mawaris kita pada malam ini. Dan Alhamdulillah kita akan sambung pada siri-siri yang akan datang. Jadi kepada semua warga Yadim, kaki tangan Yadim, dan juga hadirin-hadirat yang di rumah yang mendengar bersama pada malam ini, pastikanlah setiap Rabu malam 9 malam akan mengikutilah kuliah Al-Mawaris ini. Sebabnya bagi saya walaupun laju, tapi kita boleh fahamlah bagaimana Islam itu hadir untuk mencari penyelesaian lah kepada kita. Dan bagi saya ilmu ni adalah ilmu yang penting, walaupun kita tidaklah kata macam Piyu Syed beritahu tadi, kadang-kadang ada orang kita ni kebanyakannya datang untuk nak selesaikan masalah dia saja. Tapi bagi kita ini adalah ilmu yang besar lah kepada kita untuk kita mempelajarinya dan memahaminya. Sekurang-kurangnya warga Yadim dan juga kaki tangan hadirin-hadiran yang di rumah tu boleh mengetahui dan menjadi penyelesaian kepada isu-isu ni. Jadi ilmu yang bermanfaat ini dapat kita ambil, dan pastikan kita beri komitmen yang tinggi lah pada kelas ini setiap Rabu 9 malam insyaAllah. Jadi jazakumullah khairan sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Piyu Syed atas penerangan, dan saya rasa cukup pada malam ini. Tanpa melengahkan lagi, saya tutup tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jazakumullah khairan kepada hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.